الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat meneruskan sesi kedua bagi daurah kitab Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj dan Nazam Idaman Hati pada membicarakan tentang kunci rezeki. Jadi perbahasan kita pertama pada malam ini berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab As-Sirajul Wahhaj. Kisah Isra' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Baginda dijemput Jibril, Mikail, Israfil sedang baginda beradu di Hijr Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dijemput dalam sebahagian riwayat oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, Sayyidina Mikail dan Sayyidina Israfil. Di mana dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sedang baginda beradu ataupun sedang tidur atau berbaring di Hijr Ismail. Hijr kalau dengan bahasa dibaca dengan sukun jim, hijr. Tapi di sini kita letakkan baris kerana meraihkan nazam ataupun darurah sya'riyah. Kerana darurah sya'riyah maka dibaca dengan di Hijr Ismail. Jadi Nabi SAW ketika dijemput untuk di Isra' Mi'rajkan sedang berbaring di Hijr Ismail. Satu riwayat di dalam rumah Nabi SAW. Jadi ada dua riwayat tentang tempat ketika Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dua kekasih baginda lelap, yakni Nabi SAW terlelap di antara dua kekasihnya. Siapa kekasihnya tersebut? Sayyiduna Hamzah dan juga Ja'far yang tegak, yaitu Sayyiduna Hamzah ammun Nabi, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidina Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ibnu ammin Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terlelap di antara dua mereka, yaitu di antara Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far Tayyar, yang di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua sayap menggantikan dua tangan beliau yang terputus ketika peperangan Mu'tah. Dan wajah beliau seperti Nabi SAW, seakan-akan Rasulullah SAW.
beliau berhijrah ke Habsyah dan berada di sana sehinggalah baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan beliau bertemu kembali dengan Rasulullah ketika mana peperangan setelah selesai peperangan Khaybar. Maka waktu Sayyidina Ja'far datang, dihantar dengan kapal daripada Habsyah yang diutuskan oleh Najasyi. Jadi Najasyi yang menguruskan kapal yang membawa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan itu setelah peperangan Khaybar. Jadi bila Nabi SAW melihat Sayyidina Ja'far, Nabi SAW mengatakan, saya tidak pasti mana satu yang saya gembira sebenarnya, abi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Sama ada dengan pembukaan Khaybarkah kegembiraan tersebut, atau dengan kedatangan Ja'far radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam. Maka Sayyidina Ja'far setelah mendengar ucapan Nabi tadi, Nabi kata, aku tak pasti mana yang gembira, mana satu kegembiraan yang besar ni, abi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Maka beliau bangun menari pada waktu itu. Dia pusing, jadi macam majzub. Jadi macam majzub, jadi pusing, sonok. Dan sini dalil kata para ulama dalam ilmu kesufian tentang tarian di dalam hadrah ataupun dalam zikir. Itu dalilnya. Dalil Sayyidina Ja'far bangun dan menari ketika mendengar berita gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sempat melawat maqam beliau di Mu'tah di Jordan beberapa tahun yang dulu. Jadi Nabi tidur di antara dua mereka, di antara Sayyidina Hamzah Asadullah dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhuma wa alaihimassalam. Dan di sini kata ulama menunjukkan bahawa harus seseorang tersebut tidur berjemaah. Nah, tidur dalam satu kawasan lelaki dengan lelaki diharuskan dengan tidak menyentuh aurat sesama mereka. Yang penting syarat dia jangan sentuh aurat kawan ni dan kawan ni sentuh aurat kawan ni. Itu tidak ada masalah. Dan juga tidak dengan satu selimut. Kalau tak dengan satu selimut dan juga tidak menyentuh aurat teman dia satu lagi, maka tidak bermasalah untuk tidur bersama dalam satu kawasan, dalam satu tempat yang walaupun sempit. Ini mengelakkan daripada fitnah. Dibukakan atap rumahku, sabda baginda, dijemput penuh ta'zim Jibril untuk ke sana. Yang ini riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua menyebutkan bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu dijemput baginda Nabi dengan dibukakan atap rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ni malam ajaib. Jadi tak boleh keluar ke pintu. Dia tak boleh keluar ke pintu malam tu, kena keluar ke atap. Baru nampak peristiwa tadi, peristiwa yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, ila akhiril ayat. Jadi sebab tu antara riwayat yang kedua disebutkan dibukakan atap rumahku, sabda baginda, dijemput penuh ta'zim Jibril untuk ke sana. Jadi Nabi SAW dijemput oleh Sayyiduna Jibril. Jadi kita sebut di sini riwayat dua. Satu riwayat Nabi tidur di Hijr Ismail. Yang kedua Nabi tidur di dalam rumah baginda Nabi SAW, dan kemudian dijemput daripada rumah Rasulullah. Baik, kalau digabungkan dua riwayat, berkemungkinan kata sebahagian ulama Nabi tidur di rumah, dijemput masuk ke dalam Masjidil Haram dulu. Kemudian Nabi berbaring di antara dua sahabat tadi, Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far. Kemudian barulah berlaku peristiwa belahan dada kepada Nabi SAW. Itu kalau digabungkan riwayat tersebut. Di Zamzam dibaringkan tubuh Nabi yang mulia. Baginda Nabi SAW dibaringkan di Zamzam, dekat telaga Zamzam.
dibelah di dadanya buat kali kelima. Jadi Nabi SAW dibelah dada Nabi pada kali yang kelima di Zamzam. Kali yang pertama baginda Nabi kita Muhammad SAW dibelah dadanya ketika kecil, waktu ketika mana berada di perkampungan Halimatus Sa'diyah, kampungan Bani Sa'ad. Itu kali yang pertama. Dan kali yang kedua diriwayatkan bahawa Nabi SAW dibelah dadanya ketika umur baginda Nabi mencapai 10 tahun. Yang ini disebutkan di dalam riwayat, ja'ani malakan fa'adja'ani bila qasrin wala hasrin wa falaqa sadri bila damin wala waja'in. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku didatangi dua malaikat, mereka membaringkan aku tanpa paksaan, tanpa dengan menyakitkan, kemudian dibelah dadaku bila damin wala wajah, tidak ada darah dan tidak ada kesakitan. Ini riwayat yang kedua, Nabi dibelah dada pada umur 10 tahun. Riwayat yang ketiga kata Al-Imam Sayyidi Dardir rahimahullah adalah ketika Nabi mencapai umur baligh. Karena itu waktu untuk kamal ar-rujuliyah, kesempurnaan kelelakian, ketika mula masuknya umur baligh. Dan yang keempat, riwayatkan bahawa Nabi SAW dibelah dadanya ketika mana mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu kali yang keempat. Dan kali yang kelima, inilah peristiwanya, iaitu ketika Isra dan Mi'raj. Tamam? Dan disebutkan di dalam sebahagian syair, kata Al-Imam Al-Ujhuri radhiyallahu ta'ala anhu, wa syuqqa sadrul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madih kashaqqihi wa huwa ibn 10 summa fi lailata mi'rajin wa 'inda al-ba'tsah. Jadi Nabi SAW dibelah dadanya ketika di kampung Bani Sa'ad. Yang kedua, dibelah dadanya ketika umurnya 10 tahun. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Mi'raj. Yang keempat, ketika diutuskan oleh Allah Ta'ala ni tanpa turutan. Cuma dia tak sebut kali yang kelima. Yang kelima ketika mana berumur baligh. Setelah dia baligh, baginda Rasul SAW baligh. Tamam. Ada 5 kali dalam sebahagian riwayat. Maka di sini saya sebutkan, di Zamzam dibaringkan tubuh Nabi yang mulia, dibelah di dadanya buat kali kelima. Ringkaslah. Jadi kita kena tulis sendirilah. Nanti insya-Allah syarahannya keluar, maka nanti kita akan boleh baca sendiri insya-Allah. Tamam. Dan dibelah dada Nabi daripada labbah ni, daripada lubang tengkok sampai ke sebelum ma'anah, sebelum tempat ataupun di atas sikit daripada pusat. Dan kesan belahan tadi masih dilihat, kata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau melihat kesan belahan pada dada Nabi SAW. Dan apa hikmahnya baginda Rasul dibelah dadanya berkali-kali? Menunjukkan kepada kebersihan sirnya Rasulullah SAW. Qalbu Rasul, jantung hatinya Rasul adalah jantung yang paling bersih dan paling mulia. Dan hikmah kenapa diperlihatkan pembelahan dada tersebut tidak dilakukan sejak Nabi lahir. Kenapa tak waktu lahir lagi Nabi dah dibersihkan siap-siap? Untuk menambahkan lagi keyakinan bahawa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan menambahkan lagi keyakinan kepada Rasulullah sendiri bahawa beliau adalah Rasulullah. Untuk kita menganggap bahawa Rasulullah adalah Rasul, dan umat menganggap Rasulullah sebagai Rasul. Karena dilihat dengan jelas mata kepala bahawa berlaku peristiwa tersebut, dan peristiwa ini dilihat oleh sebahagian di kalangan umat. Antaranya yang berlaku di Dar Bani Sa'ad, di kampung Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Mereka melihat dengan jelas 2 orang lelaki turun, iaitu Sayyidina Mikail dan Sayyidina Jibril alaihi salam, memegang Rasulullah, membaringkan baginda Rasul, membelah dada Nabi SAW. Dan dibawa bersama dengan mereka tas ataupun bekas air yang diletakkan di dalamnya bejana yang dibuat daripada emas.
yang dibawa di dalamnya air Zam-Zam. Nah, yang seperti disebut di sini, dibersihkan jantungnya dengan air mulia, dipenuhkan dengan hikmah dan iman di dada. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibersihkan jantungnya dengan air yang mulia. Apa air mulia tersebut? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Jadi hikmah dibersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali tersebut macam kita sebutkan tadi, dan kemudian bukan hanya bersih semata-mata, tapi dipenuhkan dengan hikmah dan juga iman. Bermaksud tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan dan juga menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kebersihan luar dan dalamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Al-Imam Taqiyus Subki rahimahullah berkenaan dengan air yang paling mulia. Itu kalau ditanya apa air yang paling mulia, kenapa Nabi tak dibersihkan dadanya dengan air Kausar? Dan di sini kata ulama, dalil menunjukkan bahawa Zam-Zam lebih mulia dibandingkan dengan telaga Kausar. Karena dipilih untuk membersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu jangan rugikan peluang kita untuk selalu minum air Zam-Zam. Ada rezeki peluang, beli. Kalau tak boleh pergi ke Madinah, Mekah, tak ada masalah apa. Kerana air Zam-Zam tidak kurang berkat dia walaupun bawa balik ke negara kita. Ada orang awam, hatta di Mesir, menyebutkan kata air Zam-Zam hilang berkatnya ketika keluar daripada Madinah. Ketika keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Kalam juhal. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti tentang kelebihan Zam-Zam. Saya pernah bawa balik Zam-Zam daripada Mekah, maksud pergi umrah zaman di Mesir dulu, tahun 2007. Naik kapal laut. Jalanan 3 hari naik kapal laut. Nak bawa balik, boleh bawa balik apa saja. Kereta pun boleh bawa balik. Dia tak ada kilo. Dia boleh bawa balik apa yang kita larat. Jadi kalau yang Zam-Zam boleh bawa balik beratus kilo, beratus liter pun boleh bawa balik, kata kalau nak bawa balik. Tapi larat tanggung sendiri. Jadi bila sampai dekat Maina, dekat sempadan, ada Arab Mesir seorang ni, dia tengok, dia kata bawa balik apa ni air Zam-Zam. Saya kata bawa balik nak minum. Dia kata balik Mesir bukan ada berkat apa dah, dia kata di sini ya. Saya kata ikut hang lah. Sampai di Mesir dia minta, mai aku sikit boleh tak aku tak bawa balik, dia kata. Oh elok no. Pas sampai kat Mesir dia minta pula ayat kita. Dia tak bawa balik. Dia bawa balik gerek, dia bawa balik TV. Aduh, Arab jenis tu. Dia bawa balik daripada Saudi, beli TV, beli gerek, beli macam-macam. Ayat Zam-Zam tak bawa balik. Sampai kat Maina di Mesir, di pelabuhan Mesir, minta kat kita pula dah. Baik. Jadi air Zam-Zam berkat walaupun dibawa pulang. Bawa balik. Dan bila nak minum, sunat kita baca ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam dengan apa yang diniatkan. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu waktu minum Zam-Zam, beliau kata saya berniat 3 benda. Yang pertama, diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa dalam fiqh. Maka kata beliau, alhamdulillah seperti yang kalian lihat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, mana yang nikmat Allah Taala bagi kena cerita. Yang kedua, saya berniat ketika minum air Zam-Zam untuk panahan saya tepat. Memanah itu tepat. Dan kata Sayyidina Imam Syafi'i, alhamdulillah 10 kali panahan 9 kali tepat pada sasarannya. Itu panahan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga kata beliau, ini saya tidak pasti. Tak pasti dia kata. Karena saya minta kepada Allah agar dimasukkan saya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan minuman yang ketiga, tegukan yang ketiga. Al-Imam Ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah ketika minum Zam-Zam agar tidak berdahaga ketika mana di padang mahsyar pula. Dia minum air Zam-Zam, niat jangan dahaga di akhirat nanti. Tu. Kena niat jangan. Jadi kita gabung semua niat. Baca niat-niat para solihin, gabung niat depa. Insya-Allah. Dapat berkat insya-Allah. Jadi air Zam-Zam juga banyak kelebihannya. Disebutkan, saya pernah cerita sebelum ni, air Zam-Zam, kalau kata seorang ni minum air dan dia bimbang takut sakit perut, dia boleh kata ke air tersebut, ya mak
ma'u zamzam yuqri'uka salam. Wahai ayak, ayak zamzam qim salam. Apa makna itu? Boleh cakap ini. Ini disebut oleh Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu taala dalam kitabnya Zaqair Qudusiyah ila ziyarati khairil bariyah. Dalam kitab tu disebut Syekh Abdul Hamid Qudus, ketua ulama Syafi'iyah di Babus Salam dekat Masjidil Haram. Satu ketika dulu. Anak murid kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, orang Kudus, orang Indonesia, dan mengajar di Tanah Haram, di Masjidil Haram, dan menjadi ketua para ulama Syafi'i di Babus Salam. Kawan calang-calang lah. Dia karang kitab banyak. Lataiful Isyarat, kitab usul fiqh, syarah kepada Imriti. Kemudian dia karang kitab fiqh, Anwaru As-Saniyah, syarah kepada Durarul Bahiyah karangan Syekh Bakri Syata rahimahullah. Kemudian dia syarah kitab Zaqair Qudusiyah ila khairil bariyah, ila ziyarati khairil bariyah. Dalam tu dia sebut fadilat air Zamzam, antaranya apa dia? Kalau nak minum air, kita takut ayak tadi bagi kesan kat perut kita sakit dan seumpamanya, hatta duduk di sini. Bukan mesti di Mekah, duduk di sini. Minum ayak Melo, takut lagi pagi-pagi nak main kelas, takut lagi perut memulah. Sebelum nak minum, bagi tahu kat ayak tu dulu. Ya ma'uz zamzam yuqri'uka salam. Ingat tak? Tak ingat bahasa Arab, cakap Melayu. Wahai ayak, ayak zamzam qim salam, makna itu. Lepas tu baca bismillah, minum. Insya-Allah tak sakit perut. Kena yakinlah apa-apa. Apa masalahnya ayat Zamzam qim salam? Lagi orang buat pelik ni. Dia ni ayat Zamzam qim salam pula ni. Dah, ayat Zamzam makhluk Allah Taala. Ini masalah dia. Otak jangan jadi Wahabi. Dibersihkan jantungnya dengan air mulia. Nabi dibersihkan jantungnya dengan air Zamzam. Jadi air Zamzam air yang mulia. Kenapa tak dibersihkan dengan air Kausar? Maka karena itu Al-Imam Taqiyus Subki rahimahullah menyebutkan, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muttaba' yalihi ma'u zamzami fal-kausari tamam yalihi ma'u zamzami fal-kausari fanilu misra summa baqil anhuri. Tamam. Jadi sebaik-baik air adalah air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini air ikut turutan. Air yang paling mulia apa dia? Air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berulang lagi, dan moga-moga berulang di syurga Allah Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Moga kita dapat minum daripada air daripada celahan jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini air paling afdal. Kenapa? Kerana dia keluar daripada badan Nabi. Kemudian diminum oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini air paling afdal. Yalihi ma'u zamzam. Setelah air yang keluar daripada jari Nabi, air apa yang paling afdal? Nombor 2, air Zamzam. Nombor 2, air Zamzam. Fal kausaru. Kemudian yang ketiga, air Kausar. Kausar jadi nombor 3. Telaga Kausar. Fanilu Misra. Nombor 4. Nombor 4, air Sungai Nil. Air Sungai Nil, Masya Allah, tabarakallah. Pernah minum? Saya pernah minum air Sungai Nil di Aswan. Waktu mandi di Aswan, lebih kurang 1000 km daripada Qahirah. Sekali lah pergi. Pernah pergi jugalah, alhamdulillah. Sungai tempat Nabi Musa AS dilayarkan. Di Aswan lah. Tempat Nabi Musa dilayarkan tu di Aswan. Dan saya tak pernah rasa air yang sesedap tu. Allahu a'lam lah. Sakat duk rasa ni, tak ingat sampai lah. Air dia sedap sungguh. Nak kata manis, Allah a'lam. Kok saya aja rasa, Allah a'lam. Tapi memang sedap. Lagi sedap pada Spritzer. Lagi sedap daripada Evian yang mahal tu. Saya tak pernah rasa air yang sesedap tu. Sedap sungguh. Air Nil. Dan Nil daripada syurga Allah Ta'ala. Kami mandi dalam sungai tu lebih kurang 3 jam. Sungai Nil tu. Dia orang tak panggil sungai, panggil Bahrun Nil. Panggil Bahrun Nil. Dia tak panggil Nahrun Nil. Bahr. Luahnya Masya Allah, tabarakallah. Sini rasanya sampai ke flat Elok Malai tu rasanya lebih lagi. Sungai dia luah lebih lagi pada flat Elok Malai atas lagi. Sak sungguh. Kami pun mandi 3 jam, lepas mandi lah, berenang, patah balik, ada kapal sikit lebih kurang dalam berapa puluh meter daripada tepi pantai. Renang. Yang kawan tu habaq dah kata nak mandi dekat kawasan tertutup sikit ke nak kawasan terbuka. Kata kawasan terbuka lah. Kita pun pergi. Dia pun bawa pergi ke tempat terbuka sikit.
Masa nak turun mandi tu nampak kaki keldai putih. Ada kaki keldai putih duduk dalam air. Kaki keldai putih. Apa pasal? Dia tak heran lah. Tuan-tuan tu pun dia berhabak dah kat kita. Dia kata tak apa mandi sini, buaya tak ada. Dia kata buaya tak ada. Tapi tak ingat dah tu, terlupa. Punya nak mandi ni. Mandi turun-turun panas 50 darjah Celsius. 40 ke 50 darjah Celsius waktu tu. Lebih kurang panas sungguh. Tapi dah puluh nak mandi turun. Turun. Sejuk ni macam air dalam sungai Nil. Sejuk sungguh. Sejuk. Minum pula. Allah, saya tak pernah rasa air sedap macam tu. Minum lagi, minum pun banyak. Bukan setakat berenang, minum pun banyak. Kali duk berenang patah balik, pimai. Lepas 3 jam baca kitab, duduk atas pantai baca kitab, makan, naik bot. Baru perasan ada signboard terbalik. Ihzar tamasih. Jaga-jaga buaya. Rupanya kawasan kayu mandi tu kawasan buaya. Buaya Sungai Nil ni tuan-tuan antara buaya yang ganah di dunia. Sungai Nil mana ada sempadan. Dia tak ada sempadan, mana ada letak apa ni jaring ke buaya tak boleh masuk. Tapi masa saya duduk mandi tu duduk seriau juga. Tengok seriau sungai ni. Besar sangat. Tapi duk tawassul lah dengan Imam Abu Hasan Al-Syazuli radhiyallahu anhu. Mana kami nak pergi lawat dia selepas tu esoknya. Dia pun kata moga dengan barakah beliau diselamatkanlah semua rombongan kami ni daripada benda yang tak elok. Tak tahulah kok tengah duk berenang tu, kok buaya duk lalu kat bawah tak tahulah. Kau duk perhati ya, tapi nak makan dia kata. Sagi Imam Abu Hasan Syazili tokak kami lagi mampu. Alhamdulillah tak ada 3 jam tak ada apa. Balik tu baru perasan. Anak murid saya beritahu kata tu Ustaz tak perasan tadi nampak tu. Signboard jelas-jelas tulis ihzar tamasih, jaga-jaga buaya. Saya lepas tu tobat dah. Kalau pergi balik tobat tak mandi dah. Minum air boleh, mandi pakai dak dah. Balik ke hotel, buka internet, masya-Allah. Tiap-tiap hari orang tangkap buaya. Tiap-tiap hari di sungai ni orang tangkap buaya. Ya Allah. Tapi nak jadi rezeki, alhamdulillah tak ada apa. Anak-anak saya pun mandi sekali pun alhamdulillah lah. Semua selamat. Dia tidak tak ada kat sini lah. Jadi air Sungai Nil nombor 4. Kemudian summa baqil anhuri. Kemudian baki sungai-sungai yang lain. Sungai-sungai yang ada hatta kat negara kita sekalipun jatuh nombor 5. Jadi Sungai Nil nombor 4, sungai-sungai yang lain jatuh nombor 5. Jadi air yang afdal telah kita sebutkan tadi. Maka Nabi dibersihkan dengan air yang kedua afdal, iaitu air Zam-Zam. Dan kemudian dipenuhkan hati Nabi SAW dengan hikmah dan iman di dada. Sebab tu kata para ulama berbeza pandangan tentang masalah hikmah ni. Apa hikmah yang dimaksudkan di dalam perkataan para ulama ataupun dalam hadis Nabi SAW? Maka dipenuhkan dalam hati. Sebut di sini summa utiya bitistin min zahabin mumtali'an hikmatan wa iman. Yang dipenuhi dengan mumtali'u hikmatan wa iman, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dimaksudkan dengan hikmah tersebut adalah ilmu yang merangkumi kepada ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, dan diberikan dengan akhlak yang luar biasa kepada Nabi SAW, dan juga dengan segala perkara yang luar biasa kepada Nabi. Maka bayangkan 5 kali. 5 kali dipenuhkan hati Nabi dengan perkara tersebut, maka tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Batu dalam hati Nabi dicabut, dibuang daripada hati Nabi ketika dibelah dada. Hazzun minasyayatin disebut dalam hadis. Hazzun minasyayatin atau hazzus syaitan. Hazzus syaitan dibuang daripada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hazzus syaitan? Para ulama khilaf. Sebagian mengatakan bahawa ia adalah mahallu waswasatihi minka, iaitu tempat waswasnya syaitan kepada Rasulullah. Kalau syaitan tak boleh mewaswaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pandangan. Pandangan yang wajih yang kita baca daripada apa yang disebutkan oleh Sayyidi Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian disebutkan juga oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, Syekhuna. Beliau mengatakan bahawa
dimaksudkan dengan dibuang hazzuz syaitan daripada dada Nabi SAW adalah dibuang rahmat Rasulullah kepada syaitan. Maksudnya itu, bukan syaitan akan dekat dengan Rasulullah. Karena Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang tidak dibelah dadanya. Syaitan tak boleh dekat Sayyidina Umar. Syaitan tak akan boleh dekat dengan Sayyidina Umar. Boleh syaitan dekat Sayyidina Umar? Nabi kata, kalau lalu Sayyidina Umar nak lalu satu jalan, tidaklah Sayyidina Umar melalui satu jalan, maka syaitan akan melarikan diri daripada jalan tersebut. Dan mereka tidak akan duduk di jalan yang beliau akan lalu. Punya takutnya syaitan dengan Sayyidina Umar. Dan bila Nabi sebut, "Iza staiqadha ahadukum," kalau seorang di kalangan kamu bangun, maka hendaklah dia berzikir. Kalau yang pertama, maka akan terputus salah satu daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salah satu tali yang diikat oleh syaitan. Kemudian kalau dia bangun berwuduk, putus tali yang kedua. Bangun solat, putus tali yang ketiga. Maka dia akan bangun dalam keadaan nasyar, dalam keadaan yang bermotivasi, dalam keadaan bersemangat pada pagi tersebut. Beza dengan seorang yang tidak bangun dan tidak terputus tiga tali tadi, dia akan bangun dalam keadaan kasul, malas, jadi lemah semangat pada hari tersebut. Jadi Nabi kata, kalau seorang di kalangan kamu bangun, bila seorang Nabi kata ahadukum, kalian yang bangun, maksudnya Rasulullah akan diikat juga? Tak, Rasulullah tak diikat, karena salah seorang daripada kalian, setiap di kalangan kalian. Sayyidina Umar diikat? Tak, kata ulama hadis tadi, bukan dengan makna mutlak umum macam tu. Tak, tidak diumumkan kepada seluruh orang, kerana ada sebahagian yang dikecualikan, antaranya Sayyidina Rasul, antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini antara orang yang dikecualikan daripada diikat oleh syaitan. Baik, kalau Sayyidina Umar tidak diikat oleh syaitan, tidak didekati oleh syaitan, bagaimana Nabi SAW boleh diwaswaskan oleh syaitan? Tak, mustahil. Nah, tak akan berlaku perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang berlaku, yang dimaksudkan oleh Maulana Syekh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dan juga Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, kata mereka, dibuang hazzuz syaitan dengan makna dibuang rahmat kepada syaitan. Maksudnya Sayyidina Rasul tidak akan rahmat kepada syaitan. Dalam hadis kan, dalam Quran disebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaulah Nabi dikekalkan rahmatnya kepada syaitan, maka Nabi akan bermohon doa kepada Allah agar diampunkan syaitan. Ini kata ulama. Maka dibuang itu daripada Rasulullah. Nah, karena disebut dalam Quran, Allah Ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, maka ambil dia sebagai musuh. Maka tidak boleh lagi ada rahmat dalam hati kepada syaitan. Karena itu dibersihkan daripada hati Nabi dengan perkara tersebut. Jadi ini tujuan dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga dikhitankan pada ketika kecil. Ini tambahan, tak ada dalam ni lah, bukan cerita Isra Mi'raj. Nabi dikhitan ketika kecil. Apa hikmahnya? Nabi dilahirkan dalam keadaan khitan, kata sebahagian ulama. Kerana untuk mengelakkan daripada aurat Nabi diperhatikan setelah Nabi meningkat besar. Dijaga Nabi sampai tahap macam tu. Karena tu wulida makhtunan masrura dalam riwayat. Makhtunan masrura dengan makna apa? Dikhitankan ketika lahir, dan masrura iaitu makhtu' surrah, terputus tali pusatnya Rasulullah SAW. Maksudnya matang cepat. Gitu. Dibawa Buraq menghadap baginda mulia, putih bersih, cepat geraknya, asalnya syurga. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menaiki Buraq. Tamam, menaiki Buraq. Kenapa? Kalau orang tanyalah, kenapa Nabi tidak diisrakan di atas sayap malaikat ataupun dibawa terbang dengan angin? Tamam? Seperti mana Sayyidina Sulaiman alaihi salam dibawa dengan angin, ataupun dicepatkan langkah Rasulullah kaqutwatin, langkahnya dengan cepat, yakni dilipat bumi. Kenapa tak buat macam tu kepada Rasulullah? Kenapa dibawa Buraq? Awak Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril dengan Sayyidina Mikail
tak bawa Rasulullah terbang saja. Nah, maka para ulama menjawab, kata al-Imam As-Sawi, al-Imam Dardir rahimahullahu taala mengatakan ittila'uhu 'ala al-ayatil qariqati lil-'adah wa ma yatadammanu amran 'ajiba. Karena tujuannya adalah untuk berjalan, melihat perkara ajaib di sepanjang jalan. Tujuannya bukan nak pergi cepat. Tujuannya nak memperlihatkan segala perkara tersebut. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita katakan bahawa perkara ni perkara mencari adat. Yang berlaku pada malam ni adalah malam mencari adat. Semuanya perkara yang luar biasa. Wala ajaba fi hamdil malaikah. Maka kata Maulana al-Imam Dardir rahimahullah, tak ada ajaib apa kalau malaikat bawa. Kenapa? Karena tu memang dah makruf, malaikat terbang. Jadi nak ajaib apa? Berbeza dengan kalau diterbangkan ataupun dipercepatkan perjalanan dengan menaiki dabbah, binatang. Nah, walaupun binatang tadi tidak menyerupai kuda, tak menyerupai keldai, yang penting binatang. Jadi kalau naik malaikat, ajaib apa? Memang dah biasa malaikat terbang, tu bukan ajaib, tu biasa. Betul ya? Tapi naik binatang, cepat perjalanan macam tu, ini ajaib ni. Lebih ajaib daripada tu lagi apa dia? Kata Imam Dardir, dipegang talinya oleh Sayyidina Jibril, dibawa di sebelah kirinya Sayyidina Mikail. Ini lebih ajaib lagi. Jibril pun tak boleh terbang hari itu, kena ikut sekali. Sayyidina Jibril kena mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, kedua-duanya mengiringi. Sayyidina Israfil di belakang dalam riwayat. Atau sebagian kata duduk di depan. 3 malaikat duduk. Jadi itu lebih ajaib dibandingkan daripada bawa terbang terus. Faham? Ini kata Imam Dardir rahimahullahu taala. Masya-Allah. Sayyidina Jibril buat apa? Aqaza Jibril birikabihi. Sayyidina Jibril pegang tali kekangnya Buraq. Sayyidina Mikail memegang pula dengan tali yang ada di bahagian ni, dekat dengan dia punya pelana dia. Minta maaf. Jibril pegang pelana, Sayyidina Mikail pegang tali. Pegang tali zimam yang mengikat mulut Buraq. Jalan. Yang ni lebih ajaib, kata al-Imam Dardir rahimahullahu taala. Tamam. Boleh jelas no? Kenapa tak naik sayap malaikat? Kenapa tak terbang terus? Kenapa Nabi SAW tak dipercepatkan langkah, dipanggil al-khutwah? Dibawa Buraq menghadap baginda mulia, putih bersih. Apa dia Buraq? Buraq adalah sejenis binatang. Buraq adalah sejenis binatang yang warnanya putih. Jadi saya sebutkan kedua-dua maksud bagi Buraq. Buraq diambil daripada perkataan al-bariq. Bariq dengan makna al-bayad, yakni putih. Dan kenapa didatangkan Buraq putih kepada Nabi? Li'annahu min asyrafil alwan. Karena dia adalah warna yang terbaik. Maka dipersiapkan kepada Nabi yang terbaik. Maka dibawa Buraq putih. Yang kedua, saya sebutkan di sini putih bersih, cepat geraknya. Ini makna kedua bagi Buraq daripada al-barq. Al-barq dengan makna kilat. Li sur'ati sayrihi, karena cepatnya perjalanannya. Dan Buraq antara keistimewaannya tidak disifatkan dengan jantan atau betina. Tak. Buraq tak ada jantan, tak ada betina. Dia macam malaikat. Dia tak boleh panggil Buraq betina, Buraq jantan. Tapi dalam bahasa Arab kadang-kadang orang sebut hadza Buraq wa hadhihi Buraq. Boleh sebut dua-dua. Kadang-kadang yuzakkar, kadang-kadang yuannas. Boleh disebutkan kedua-duanya. Dhamir kepadanya boleh disebutkan. Dhamir ha boleh, dhamir hu pun boleh. Hadhihi boleh, hadha pun boleh. Tamam. Ini Buraq. Dan di Buraq ini kata para ulama, diletakkan, ditulis di matanya. Ni, baina ainai. Ni di antara dua mata Buraq, dekat dahinya Buraq, ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian apa yang berlaku? Dibawa Buraq menghadap baginda mulia, putih bersih,
cepat geraknya, putih bersih, buah dalam kurungan. Ini satu makna daripada burak, daripada bariq. Yang ini maknanya bayar. Cepat geraknya, ini yang kedua. Maksudnya al-barq. Jadi apa, kalau orang tanya apa kata asal bagi burak? Bariq pun boleh, barq pun boleh. Dan dua-dua makna beza. Dan saya letak ada dua makna di sini. Asalnya syurga. Jadi asalnya burak daripada syurga. Jadi dia bukan binatang dunia, dia binatang syurga. Tamam. Isyak pukul berapa? Ada 3 minit lagi. Berpeluh tubuhnya tika disentuh baginda, tak menyangka dirinya ditunggang insan mulia. Ketika Nabi menyentuh burak, burak bergerak dengan kuat. Sehingga Sayyidina Jibril alaihi salam berpesan kepada burak, "Ala tastahyi ya burak?" Sayyidina Jibril kata, "Wahai burak, tak malu kamu?" Ada dua riwayat, tastahyi, tastahi. Boleh baca dulu. Sama ada baca ya dua ataupun ya satu. Ala tastahyi ya burak? Fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu 'ala Allah minhu. Demi Allah, tidak seorang pun yang lebih mulia daripada dia, daripada beliau ini, yakni Rasulullah, yang pernah menaikimu. Ini makhluk paling mulia yang pernah naik ke atasmu. Dan burak ni tidak pernah ditinggang oleh siapa pun. Rasulullah orang yang pertama tunggang. Maksudnya Jibril, Sayyidina Jibril alaihi salam ingin berpesan kepada burak dan bercakap dengan burak ka'annahu aqil, seakan dia berakal. Jadi disebut, wahai burak, ala tastahi. Al-haya, ini sifatnya manusia. Faham? Memang manusia ni biasanya dia malu. Malu ni terbit daripada ada perasaan. Ya, binatang pun kita kata dia ada malu. Kita kata dia ada malu tak? Tapi bila mana Sayyidina Jibril khitab dengan beliau, dengan burak, dengan ala tastahi, tak malu kamu? Maksudnya ada persoalan pula boleh tanya kat binatang. Maksudnya binatang ni ada syai' mayizah, ada kelebihan yang tertentu dibandingkan dengan binatang yang lain. Faham? Jadi berpeluh tubuhnya, dia gerak. Kenapa gerak? Saya sebut di sini kerana tak menyangka dirinya ditunggang insan mulia. Kerana dia sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak sangka dia dipilih oleh Allah. Kerana burak banyak, bukan satu ekor, banyak ekor. Dan burak adalah tunggangan Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan tunggangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tapi ini burak yang khusus diturunkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam riwayat disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di dalam syurga 40,000 ekor burak. Yang dibelah di dalam syurga 40,000 ekor burak. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dipilih untuk memilih nak dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipilih burak yang tersebut tadi. Karena dikatakan bahawa burak tadi yang paling banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak menyebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Jadi ini burak salah satu daripada binatang syurga, dan para ulama menyebutkan faedah saya sebut di sini. Baik, kita bagi untuk sebelum lagi selepas daripada solat Isyak kita sambung sikit. Kemudian kita baca kitab yang kedua insya-Allah. Yang binatang tu lagi kalau saya terlupa ingatkan balik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.